Di sini lahirnya sebuah cinta yang murni, abadi, sejati. Di sini tersemai cita-cita bercambah menjadi warisan. Andai ku terbuang tak diterima, andai aku disingkirkan, kemana harus ku bawakan, kemana harus ku semaikan cinta ini. 1 Ogos 1957, Padang Klub Selangor berhadapan bangunan Sultan Abdul Samad, bendera Union Jack diturunkan dan bendera Persekutuan Tanah Melayu dikibarkan. Dengan nada suara yang lantang, Bapak Kemerdekaan itu memekikkan 7 kali merdeka. Merdeka! 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 Pakaian tradisional Melayu. Baju kurun adalah sejenis baju yang longgar dan labuh. Baju kurun juga boleh digandingkan dengan kain tradisional seperti songket dan batik. Bagi lelaki, baju Melayu. Baju Melayu merupakan sejenis kemeja longgar yang dipakai dengan seluar panjang dan digandingkan dengan samping. Seterusnya, pakaian tradisional Cina. Pakaian tradisional Cina ialah Cheongsam. Cheongsam mempunyai leher yang tinggi, butan di bahagian baju, bentuk yang sendak di bahagian pinggang dan belahan di kiri dan kanan pinggang. Di mata dunia, hidup harmoni. Selain Cheongsam, baju tradisional Cina ialah Sangfu. Sangfu adalah merupakan pakaian tradisional bagi kaum lelaki dan perempuan Cina yang bermaksud baju dan seluar diperbuat daripada kain yang nipis. Pakaian tradisional India. Pakaian tradisional India ialah sari. Sari merupakan sebidang kain yang berukuran 5 hingga 6 ela panjang yang dipadankan dengan kain yang berwarna seakan-akan kain tersebut. Kain sari dililit di bahagian hujungnya bersulam diletak di bahu kiri. Ia berfungsi supaya kain tidak terlucut semasa memakainya. Di hati jiwa kita semua. Seterusnya ialah kurta. Kurta adalah pakaian tradisional bagi kaum lelaki India di sesuatu majlis rasmi.
Kemeja panjang yang sampai ke lutut dan lazimnya diperbuat dari kain kapas dan lainnya. Seterusnya, makanan tradisional Melayu. Makanan tradisional Melayu ialah nasi lemak, ketupat dan pulut kuning, sate, kuih muih dan nasi kerabu. Makanan tradisional Cina pula ialah kuih gulai, yensan dan dimsum. Seterusnya kita lihat makanan tradisional India. Makanan tradisional India ialah kari ayam, tosai, nasi biryani, putu mayam, roti canai dan maruku. Mari kita lihat sambutan perayaan setiap tahun. Cintailah mana tidak berkias, jalinnya lalu rentak beribu. Pakailah mana hendak berhias, cerminku retas seribu. Mendendam unggas biar di hutan, jalan yang tinggal jangan berliku. Tilamku emas, cadangnya intan, berpantang lengan. Jalan untuk tertubuhnya negara baru Malaysia itu sudahlah terbentang dengan jelasnya. Inilah yang dikehendaki satu teladan. Karena dunia pada waktu ini bergaduh berbagai-bagai, bergaduh kerana kelas orang ni lain, bergaduh kerana bangsa orang ni lain, bergaduh kerana bahasa orang ini lain, bergaduh kerana agama orang ini lain. Tapi bagi pihak kita, kita boleh hidup dengan baik, dengan manis muka, dengan perasaan kasih mesra antara satu dengan lain. Tidak terkira apa bangsa, apa agama, apa rupa, apa kulit, apa pun kita tak kira, asal kita boleh duduk sama sekali sebagai satu bangsa. Hidup Malaysia! Hidup Malaysia! Merdeka Malaysia! Kepelbagaian masyarakat etnik di Malaysia sudah lama terbentuk sebelum penubuhan Malaysia lagi. Seperti yang kita tahu, Malaysia telah ditubuhkan secara rasmi pada tanggal 16 September 1963 dalam catatan sejarah negara, di mana dalam penubuhan negara ini ianya telah melibatkan gabungan antara Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Borneo Utara Sabah. Bagaimanapun, Singapura keluar daripada Malaysia pada 1965, menjadikan Malaysia merangkumi Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak sahaja. Walaupun ianya tinggal sejarah, kesan peristiwa penubuhan Malaysia ini memberi 1000 faedah kepada pembangunan agama, bangsa dan negara hari ini. Yang pasti, sebuah negara aman dan bebas daripada pengaruh dan anasir luar, khususnya komunis, terbentuk. Malaysia hari ini antara negara bebas daripada pengaruh luar dan anasir asing. Ini manfaat paling berharga dinikmati generasi baharu Malaysia kerana dapat hidup aman dan damai. Berbeza kehidupan nenek moyang dahulu yang sentiasa hidup ketakutan, kerisauan, kebuluran dan menjadi mangsa kekejaman komunis. Bukan itu sahaja, Malaysia juga sebuah negara yang bermasyarakat majmuk, negara yang sangat kaya dengan keunikan masyarakat budayanya. Adat resam, kepercayaan dan gaya hidup dari pelbagai kaum seperti Melayu, Cina dan India. Secara praktis, amat sukar melihat kepelbagaian budaya dan etnik dalam satu negara, tetapi di Malaysia anda dapat melihat semua ini. Lihatlah kesannya sekarang dengan pelancong daripada dalam dan luar negara tertarik melihat sendiri gaya hidup masyarakat Malaysia yang mempunyai budaya unik ini.
Inilah sumbangan besar daripada penubuhan Malaysia kerana kini negara dikenali seluruh dunia. Untuk pendahuluan, perpaduan adalah teras kehidupan untuk Malaysia. Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju menjelang tahun 2020. Banyak negara di dunia mencontohi Malaysia sebagai negara yang berbilang bangsa, agama dan budaya kerana keharmonian dan kemakmuran antara kaum serta budaya menjadi pegangan kepada pandangan positif rakyat antarabangsa terhadap Malaysia. Seterusnya, menurut Titah Sultan Johor, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, semangat perpaduan perlu dipupuk di dalam setiap rakyat Malaysia dari bangku sekolah lagi, seiring dengan mengukuhkan semangat jati diri di samping memberi keutamaan antara kepada mata pelajaran sejarah dan menjadikan sistem pendidikan sebagai medium mustahak untuk mengekalkan perpaduan kaum. Melalui penghayatan perpaduan serta sejarah negara, diharap akan lahirnya generasi muda yang akan bertindak sebagai warga negara yang matang lagi bertanggungjawab. Seterusnya adalah kepelbagaian agama. Kepelbagaian agama di Malaysia juga perlu diberi keutamaan demi mengekalkan kekukuhan perpaduan antara kaum dengan mengamalkan semangat perkongsian, saling menghormati dan menanam sikap toleransi sesama rakyat Malaysia. Dengan itu, masyarakat akan lebih terbuka untuk mengenali dan memahami kepelbagaian agama di negara ini demi menguatkan lagi kesepahaman antara kaum dan agama. Seterusnya adalah sambutan pelbagai hari perayaan dapat mengukuhkan dan menyatupadukan semua kaum di Malaysia ini. Antaranya adalah sambutan pelbagai hari perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali, Christmas, Hari Gawai dan Keamatan boleh dijadikan platform untuk mengenali budaya dan adat Islam sesama masyarakat sambil memperbaharui ikatan persahabatan. Selain itu, keharmonian demi kesatuan ini juga merupakan keunikan yang bukan sahaja memperteguhkan lagi perpaduan antara kaum, malah menjadi penanda aras bagi Malaysia dalam mencapai matlamat sebagai negara yang aman dan harmoni. Misalnya, rumah terbuka bagi setiap satu perayaan diadakan untuk merayakan perpaduan kaum yang memupuk amalan ziarah menziarahi, saling menolong dan semangat kejiranan sebagai budaya harian kita. Untuk yang terakhir adalah perpaduan juga mengukuhkan ekonomi negara Malaysia. Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan lagi ekonomi negara dengan penglibatan semua kaum dalam kegiatan ekonomi. Contohnya, dasar ekonomi baru yang dilancarkan pada tahun 1970 oleh Tun Abdul Razak adalah bertujuan untuk menyusun semula ketidakseimbangan sosioekonomi yang wujud di negara ini. Pelancaran dasar ekonomi tersebut memastikan bahawa taraf hidup masyarakat dapat ditinggikan dalam usaha untuk mencapai kemajuan dalam pembangunan negara. Jurang perbezaan akan terhapus dalam fungsi ekonomi mengikut kaum dan lahirnya perpaduan ekonomi di kalangan rakyat sambil meningkatkan lagi taraf pembangunan ekonomi negara. Secara keseluruhannya, perpaduan kaum merupakan antara faktor terpenting dalam mengekalkan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan agama. Sekiranya kita berpecah atau bertelingkah antara satu sama lain, negara yang aman dan harmoni ini akan menjadi mundur dan pertikaian akan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang menjejaskan pembangunan negara. Masyarakat Malaysia perlu menjadi penggerak utama dalam memupuk dan mengekalkan perpaduan antara kaum dalam usaha untuk mencapai matlamat ke arah status negara maju serta memastikan pembangunan ekonomi negara yang stabil dan konsisten. Jadi sekarang saya akan menerangkan tentang apa tindakan yang diambil untuk mengukuhkan lagi perpaduan.
Jadi yang terbaru ialah kerajaan telah merangka tindakan perpaduan negara 2021 sehingga 2030. Ia merupakan dokumen yang menggariskan anjakan strategi untuk mencapai objektif dasar perpaduan negara. Rangka tindakan ini disusun seiring dasar perpaduan negara dan memperjelaskan dengan komprehensif strategi pelaksanaan serta sasaran yang hendak dicapai. Ia menjadi rujukan dalam penyediaan pelan tindakan perpaduan negara bagi tempoh 5 tahun mendatang. Aspirasi 3 ialah mengukuhkan ekosistem perpaduan. Jadi seterusnya di bawah 3 aspirasi ini terbahaginya 12 strategi. Strategi 1 sehingga 3 terletaknya di bawah aspirasi 1. Strategi 4 sehingga 6 terletak di bawah aspirasi 2. Strategi 7 sehingga 12 terletak di bawah aspirasi 3. Jadi strategi 1 ialah meningkatkan literasi pemahaman dan penghayatan perlembagaan, persekutuan dan rukun negara. Strategi kedua ialah meningkatkan pemahaman dan penghayatan sejarah Malaysia. Yang ketiga pula ialah memperkukuhkan integrasi nasional. Di bawah aspirasi 2 pula, iaitu strategi 4 dengan mengukuhkan peranan bahasa sebagai medium integrasi. Strategi 5 mengukuhkan kesefahaman agama, budaya dan adat resam pelbagai etnik. Dan strategi ke-6 membentuk masyarakat berkepribadian tinggi, berintegriti dan berakhlak mulia. Di bawah aspirasi 3 pula, iaitu strategi 7 hingga strategi 12. Strategi 7 ialah memantapkan keberkesanan komunikasi. Yang ke-8 memperkukuhkan tapak integrasi perpaduan. Yang 9 memperkasa jentera perpaduan melalui 3 sama strategi. Yang ke-10 memantapkan peranan institusi keluarga dan komuniti. Yang ke-11 ialah dengan memantapkan pemantauan perpaduan dan penguatkuasaan undang-undang berkaitan. Yang terakhir ialah memperkukuhkan pemimpin sebagai pemantin perpaduan. Sebagai konklusinya, agenda perpaduan adalah agenda bersama seluruh rakyat Malaysia. Kejayaan agenda ini bergantung kepada peranan dan tanggungjawab yang dimainkan oleh semua pihak dalam ruangan masing-masing. Justru itu, dalam memastikan kejayaan rangka tindakan perpaduan negara ini, kerjasama erat antara semua pihak termasuklah agensi kerajaan, pihak swasta, NGO dan masyarakat secara keseluruhannya adalah amat penting. Pencapaian aspirasi yang dihasratkan melalui strategi dan anjakan strategi yang digariskan di bawah rangka tindakan perpaduan negara ini memerlukan struktur tadbir urus yang efektif dan efisien di semua peringkat hingga ke angka umbinya. Tadbir urus yang mantap akan dapat merancang dan menyelaraskan tindakan pelaksanaan dengan lebih tersusun dan memastikan rakyat di akar umbi khususnya memahami dan merasai impak ke atas pelaksanaan sesuatu dasar kerajaan. Pencapaian outcome rangka tindakan perpaduan negara 2021 sehingga 2030 ini kelak akan dapat menentukan tahap keharmonian dan perpaduan negara untuk tempoh 10 tahun yang akan datang dan tahun-tahun berikutnya. Ketipa-ketipa ketipu suara kencang sedang